harta pencarian melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu suami dan isteri. Buat saya rasa nak susah nak percaya anyone. Saya akan ada trust issue dengan everyone, tak kisahlah sesiapa pun. Sebab bagi saya, bekas suami saya sendiri yang betul-betul saya sayang, yang saya sangka boleh jaga saya, dia sendiri yang tikam belakang saya. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita hari ini? Macam lagu tadi Uyaina kan, wanita hari ini bijak mengatur watak-wataknya. Maklumlah wanita-wanita yang sedang menonton ketika ini, contoh macam Uyaina juga kan, memegang watak ataupun topi yang berbeza-beza. Di sini sebagai seorang pengacara, balik dari rumah sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak dan macam-macam tanggungjawab yang dijalankan oleh anda ketika ini. Anda tetap menjadi inspirasi kepada kami dan terima kasih menjadikan Wanita hari ini sebagai siaran anda pada tengah hari ini. Betul tu Fiza, dan terus memberikan inspirasi kepada anda semua untuk tarikh hari ini 13 Januari 2022. Hari ini hari Khamis, bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza. Yang mana Fiza, hari ini ada pelbagai perkongsian menarik kami nak ceritakan bersama dengan anda. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda, ini antara topik yang harus anda ikuti kerana sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, bakal isteri ataupun anak perempuan, ini antara keperluan ataupun hak-hak yang perlu anda ketahui untuk kita mempersiapkan diri kita melangkah bahtera perkahwinan ataupun kalau dah dalam perkahwinan, kita perlu tahu apakah hak-hak yang harus ada dan perlu diketahui oleh seorang isteri. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikanlah tentang cuaca dan keadaan hujan serta banjir di beberapa kawasan. Walaupun di Semenanjung, alhamdulillah keadaan dah semakin baik. Beransur pulih, alhamdulillah. Tetapi lain pula ceritanya untuk keluarga kita, rakan-rakan kita yang berada di Borneo, khususnya di Sarawak, di mana hujan lebat berterusan dijangka berlaku di beberapa kawasan termasuklah Kuching, Serian Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bintulu. Dan dijangka hujan ini akan berlaku sehingga 15 Januari nanti. Akibat daripada hujan berterusan ini juga di beberapa kawasan di Sarawak telah pun banjir. Antaranya di Sibu iaitu 46 mangsa banjir di Sibu telah pun dipindahkan ke PPS. Ini sukalah untuk kita ingatkan diri kita di sini dan juga kepada anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk menghadapi banjir. Pastikan kalau kita dah kongsikan selalu kan, pastikan anda sediakan kit kecemasan anda. Yang paling penting sekali sediakan dalam tu kalau ada ubat-ubatan yang diperlukan, susu anak, sedikit makanan-makanan untuk orang kata survival dalam tempoh beberapa hari. Dan yang paling penting kena dengar arahan daripada pihak berkuasa. Kalau anda diminta untuk pindah ke kawasan lebih selamat, ikuti arahan mereka. Betul, khususnya kepada mereka yang sebelum ni mungkin kan Fiza tidak pernah lagi berada dalam situasi banjir. Jadi ambil kira, ambil tahu apa yang banyak diwar-warkan di laman sosial, di media-media terutamanya tentang keadaan banjir. Ambil tahu dan ambil precaution ataupun orang kata berwaspada sentiasa. Itulah. Dan bila bercakap tentang berwaspada ini, kami juga nak kongsikan sesuatu yang menarik kepada anda. Ini rangkuman daripada bingkisan media sosial TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kita Nur Natasha Hamzah pada hari ini. Kita saksikan. Ayahku kawin lagi dengan saudara jelita. Dalam keadaan apa ataupun bilakah pasangan suami isteri boleh menuntut hartas pencarian? Apabila sudah berlaku perceraian ataupun berlaku kematian salah seorang ataupun bila suami nak berpoligami. Okey, hari ini saya nak share satu perkara tentang hartas pencarian. Kalau dalam tempoh perkahwinan kita, suami pernah beli rumah, beli kereta, beli tanah ataupun apa-apa harta lah dalam tempoh perkahwinan, even kita sebagai isteri tak pernah bagi satu sen pun dekat suami kita untuk suami beli
rumah-rumah tadi, beli kereta, beli tanah tadi tu. Tapi sekiranya berlaku kematian ataupun perceraian, kita sebagai seorang isteri yang sah kepada suami kita masih layak menuntut bahagian harta sepencarian. Itu dia tadi pelbagai rangkuman video TikTok yang sebenarnya kan Fiza berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu harta sepencarian milik siapa. Mungkin terjadi dalam situasi dalam kalangan anda yang mana berkemungkinan suami yang membeli rumah, kemudian ada sesuatu terjadi di kemudian hari, adakah isteri layak untuk menuntut hak terhadap rumah itu walaupun isteri ini tadi tidak langsung menyumbangkan apa-apa wang ringgit untuk pembelian rumah tersebut. Dan kalau kita dengar baik-baik lirik lagu daripada bingkisan tadi tu, biar dunia menjadi saksinya. Ini persoalan yang nak dikupaskan bersama dengan anda penonton-penonton, kerana ramai dalam kalangan kita yang mungkin masih lagi tak tahu ataupun keliru apakah hak yang boleh diperoleh oleh seorang isteri tentang harta sepencarian ini. Dan jangan risau walaupun anda bergelar suri rumah, ini yang paling penting sekali untuk anda ketahui apakah hak-hak anda sebagai seorang suri. Jadi kita nak kongsikan topik kita hari ini, harta sepencarian hak siapa, bersama kami di Wanita hari ini. Terus kongsikan di laman media sosial kami. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan beberapa orang tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Tunggu tahu. Wanita hari ini, hari ini. Seseorang wanita itu perlu mengambil tahu tentang isu ini supaya wanita tersebut dan anak-anak tidak terabai selepas berlaku sesuatu yang tidak diingini. Bila suami dan isteri bermula dari zero sehingga adanya harta sepencarian tersebut kerana kita mencari bersama, dan pihak wanita perlu ada hak untuk harta sepencarian dan mereka perlu tahu isu harta sepencarian dan perlu dituntut sekiranya berlakunya perceraian. Maksudnya harta sepencarian ini sebenarnya dia dapat membantu, dapat menjamin masa depan. Sangat penting untuk mereka ambil tahu sebab kebanyakan wanita di luar sana masih ramai lagi yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam penuntutan harta sepencarian ni. So sebenarnya bila mereka tahu, sedikit sebanyak dapat menjamin masa depan mereka, terutama mereka yang masih mempunyai anak. Hak sepencarian adalah hak milik bersama sepanjang mereka mengharungi alam rumah tangga. Wanita memang perlu mempunyai hak kerana harta sepencarian melibatkan kedua-dua belah pihak, iaitu suami dan isteri, dan mereka perlu tahu hak masing-masing apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak diinginkan. Fiza, kalau kita lihat sebenarnya rata-rata daripada responden kita masing-masing tahu dan cakna tentang harta sepencarian. Tetapi hari ini kita akan berdiskusi dengan lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya yang ditakrifkan sebagai harta sepencarian dan bagaimana seseorang itu boleh menuntut harta sepencarian. Kita akan berkongsi tentang topik kita ini bersama dengan dua orang tetamu yang telah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan seorang yang pakar dalam bidangnya. Kita bersama dengan seorang peguam cara dan juga peguam bela serta peguam syar'i, iaitu Puan Roslina Sabiah dari Johor Bahru. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Roslina? Waalaikumsalam, Fiza dan Yaina. Sihat ya Puan? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Selain daripada Puan Roslina Sabiah, kita juga bersama dengan seorang lagi yang akan berkongsi kisahnya, iaitu Aurora Salwa yang sekarang ni berada di Negeri Sembilan. Assalamualaikum Aurora. Waalaikumsalam, Fiza, Waina, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Fiza rasa macam tengah bercakap dengan Disney Princess pula. Comel sangat. Okey, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut bersama dengan Aurora, kita akan mulakan dahulu dengan Puan Roslina lah. Kalau kita cakap tentang harta sepencarian, pemahaman kita lah harta yang kita cari bersama-sama. Tetapi Puan Roslina, kalau boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita apa yang mereka perlu faham dan tahu tentang apakah itu sebenarnya harta sepencarian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza dan Yaina. Okey, sebelum tu masih tak terlambat saya nak ucapkan tahniah dan selamat pengantin baru kepada Yaina. Terima kasih Puan. Sama. Okey, topik kita harta sepencarian hak siapa. Okay, sebelum kita nak kupas tentang harta sepencarian, saya share dulu apa maksud harta sepencarian tu. Okey, kalau dalam enactment, harta sepencarian ni maksud dia
harta yang diperolehi oleh suami secara bersama oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan berkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Itu adalah maksud harta sepencarian yang secara rasmi dan formal di dalam enactment. Okay, tapi kalau nak senang faham, harta sepencarian adalah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Itu kena paling mudah nak faham lah. Dan Puan, kalau boleh terangkan dengan lebih lanjut sedikit, apa sahaja bentuk harta sepencarian tersebut? Adakah ianya hanya berbentuk rumah, kereta ataupun apa lagi hartanya? Harta sepencarian ada dua jenis. Yang pertamanya adalah harta alih, yang keduanya adalah harta tak alih. Harta alih itu macam contoh kereta, mesin, berkakas rumah, perabot, saham syarikat, ekonomi, itu adalah harta alih. Harta tak alih macam rumah, kebun, ladang, kilang, itu adalah harta tak alih. Jadi cara kita nak kategorikannya pun kena tahu harta apa yang boleh dituntut. Dan satu lagi, tak semua harta yang kita boleh tuntut sebagai harta sepencarian. Harta yang memang telah difatwakan bukan harta sepencarian. Contohnya KWSP. Memang dah ada fatwa mengatakan itu bukan harta sepencarian. Jadi kita kena fahamlah yang itu tak boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Sebab itu adalah harta pusaka. Okey, baik Fiza. Jadi pentingnya sebenarnya untuk kita mengetahui apa bentuk harta yang boleh dituntut sebelum kita menuntut. Banyak lagi kita nak tanya sebenarnya kepada Puan Roslina ni. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Aurora dahululah. Aurora mungkin nak kongsikan juga kepada penonton tentang pengalaman ataupun perkongsian Aurora sendiri tentang bagaimana Aurora sendiri bersama dengan bekas pasangan dahulu yang menguruskan harta sepencarian bersama, ada pergaduhan ke ataupun ia diuruskan dengan cara yang mudah sekali, kalau boleh dikongsikan. Okey, kalau macam saya, untuk perkahwinan saya yang pertama, sebenarnya waktu tu saya tak melakukan apa-apa tuntutan dengan bekas suami. Cuma untuk yang perkahwinan saya sekarang, yang mana saya membantu suami untuk menyelesaikan dia punya tuntutan harta sepencarian antara dia dengan bekas isteri. Jadi alhamdulillah yang tentang dengan suami saya sekarang ni, masalah dia yang tuntutan yang dia dan bekas isteri dia buat dan segala-galanya telah selesai. Macam tu lah, macam saya sebelum saya buat tu, saya terpaksa research sendiri, siap beli buku undang-undang, belajar. Tanya dengan kawan-kawan yang terlibat dalam undang-undang syariah, apa yang kena buat, apa yang perlu, ya Allah gabungan. Apa yang perlu saya buat. Begitulah pengalaman saya nak turun court, ikut dia, tengok macam mana dia berbincang, macam tu. Baik, kiranya kan Aurora setuju ataupun tidak, sekiranya saya berkata yang untuk membuat tuntutan ni juga pentingnya untuk kita ada ilmu terlebih dahulu. Macam Aurora sendiri buat orang kata research peribadi, bertanya kepada orang sekeliling, sebab ini sebenarnya yang akan menentukan sama ada tuntutan itu berjaya ataupun tidak. Betul. Dia sebenarnya macam ni. Sebelum kita melakukan apa-apa tindakan untuk membuat satu-satu tuntutan, kalau saya salah minta Puan Roslina betulkan saya ya. Boleh. Sebelum kita buat sesuatu tuntutan, yang penting kita kena ada knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu macam mana untuk kita mengawal emosi. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu beremosi untuk sesuatu perkara, sesuatu perkara tu kita tak dapat nak selesaikan dengan lebih mudah, dengan lebih lancar. Okey. Okey, jadi bila kita bercakap tentang apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tahu, itu sangat-sangat penting dan bagaimana sebenarnya kita harus berdamai dengan masalah kita untuk menyelesaikan ia dengan cara yang paling terbaik sekali. Puan Roslina, kalau kita lihat daripada apa yang Aurora kongsikan tadi, bersama dengan bekas suami memang tak ada apa-apa tuntutan yang dibuat. Tetapi kalau kita lihat, ada juga ramai dalam kalangan penonton-penonton kita hari ini yang mereka ini tak bekerja. Mereka merasakan bahawa agak-agaknya aku tak ada harta sepencarian ni kerana mereka merupakan seorang suri rumah. Tetapi bagi mereka ini, bagaimana kita boleh membantu mereka untuk mereka mengetahui bahawa mereka juga ada hak dan berhak ke atas tuntutan harta sepencarian walaupun mereka tidak bekerja, mereka hanya duduk di rumah menjaga suami dan juga anak-anak.
Okey, yang pertamanya kena faham, harta sepencarian ni adalah hak yang bukannya dapat secara automatik tau. Harta sepencarian ni kena dimohon, dituntut di mahkamah syariah. Kalau kita cuma cakap, okey aku ada hak harta sepencarian tapi tak ke mana-mana dan tak buat tuntutan, memang sampai bila-bila tak akan dapat. Walaupun kita tahu kita ada hak. Isu dia bukannya suri rumah ataupun bekerja. Sebenarnya isu dia adalah ada sumbangan ataupun tidak. Dan sumbangan dekat sini yang kena faham, paling kena faham adalah sumbangan ni ada dua jenis, sumbangan langsung dan sumbangan tak langsung. Yang suri rumah tadi tu sebenarnya dia jatuh bawah kategori sumbangan tak langsung. Okey. Kena faham, maksudnya suri rumah dekat luar sana walaupun tak bekerja, tapi ingat sebenarnya suri rumah ni ada sumbangan tak langsung terhadap harta yang dalam geran tu, walaupun rumah tu atas nama suami tapi dia boleh sebagai harta pencarian sebab isteri yang suri rumah tu ada sumbangan secara tak langsung dalam harta. Puan Roslina, bercakap tentang rumah, ini ada satu lagi isu yang nak kami tanyakan kepada Puan Roslina. Itu kalau kita bercakap tentang seorang isteri, suri rumah ada sumbangannya secara tak langsung, jaga makan pakai suami, berkorban jaga anak-anak, sapu rumah. Kira menjaga rumah. Ya, maksudnya menyediakan makanan, pakai dengan sempurna, insya-Allah. Tetapi ini ada satu yang dikongsikan oleh rakan kita di laman sawang Facebook kita daripada Maya. Katanya isteri beli rumah dengan duitnya 100%. Tapi suami desak untuk letak nama juga. Isteri bayar sebenarnya daripada deposit tiap-tiap bulan dan sebagainya. Suami nak juga nama bersama. Tapi apabila bercerai, suami pula yang tak nak keluar daripada rumah tersebut. Dan sebaliknya isteri disuruh untuk keluar daripada rumah itu. Jadi bagaimana sebenarnya seorang isteri ini boleh mendapatkan semula hak mereka ke atas rumah yang dibeli itu? Sebenarnya isu yang macam ni kan banyak sangat berlaku. Satu geran ada dua nama suami, nama isteri, ataupun dalam geran tu ada nama suami tapi sebenarnya 100% isteri yang bayar pun ada juga kes macam tu. Kalau ikutkan dalam undang-undang negara kita, sebab negara kita menggunakan torrent system, nama yang ada dalam hak milik itu adalah pemilik. Maksudnya kalau nama dalam geran tu adalah nama suami dan isteri, maksudnya kalau ikutkan isteri ada 50% 1/2 dan suami pun ada 50% 1/2. Kalau nak jual, hasil jualan rumah tu kena bahagi sama rata. Itu adalah yang diiktiraf oleh undang-undang. Sekiranya isteri tu nak menuntut lebih, dia kena buktikan dekat mahkamah syariah. Dia kena mohon dekat mahkamah syariah, tunjukkan bukti sumbangan. Resit bayaran, deposit rumah, kalau ada buat renovation kena tunjukkan dekat mahkamah. Dan sebenarnya bukti-bukti inilah yang mahkamah akan tengok dan dia tak tengok nama dalam geran tu lagi dah. Dia akan tengok bukti sumbangan dekat mahkamah tu. Dapat sehingga kadang-kadang dapat 90%. 90% dan suami dapat 10%. Sebab suami pun walaupun dia tak ada sumbangan apa-apa, dalam perkahwinan rumah tu dibeli. Dan ada juga kes yang dapat 100% juga. Itu yang kadang-kadang mungkin sumbangan di mahkamah. Okey, mungkin suami rasa beras dia beli kot. Takutlah begitu. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya kepada Puan Roslina dan juga Aurora. Tetapi sebelum itu, ada satu kisah yang mana sempat wartawan kami rakamkan berkenaan dengan seorang wanita yang pernah mengalami situasi yang sukar untuk menuntut harta sepencariannya. Jom kita saksikan. Isu perebutan dan pertikaian harta sepencarian merupakan antara isu yang sering menjadi punca masyarakat sering bertelingkah sesama sendiri dan ianya seolah-olah telah menjadi lumrah dalam kehidupan. Seperti yang dilalui Sofia Rose 40 tahun, dia tidak pernah menyangka perkahwinan yang dibina atas rasa cinta bersama bekas suaminya itu hancur musnah dalam sekelip mata hanya kerana kehadiran orang ketiga dan ketamakan harta. Bukan sahaja hilang kepercayaan terhadap pasangan, malah bekas suaminya itu juga turut bertindak membuang namanya daripada tuntutan harta sepencarian akibat rasa tidak puas hati. Peristiwa pahit tersebut telah memberi kesan yang amat mendalam buat dirinya yang sudah 15 tahun melayari bahtera perkahwinan bersama bekas suaminya itu. Dan kini dia menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal. Sebelum ni saya dengan bekas suami saya sebenarnya dah dalam 15 tahun kita orang dah berkahwin. Jadi mula-mula kami ni berkahwin, kita orang bukan orang yang senang tau. So semuanya start dengan biasa dan biasalah agak susah lah untuk permulaan perkahwinan. Bila tahun kedua tu pun kita orang decide untuk
mulakan satu perniagaan. Tapi masa tu pula kebetulan saya baru berhenti kerja. So banyaklah duit saving saya yang saya keluarkan untuk perniagaan tu sebab saya betul-betul memang niat saya nak bantu suami saya. So saya keluarkan banyak duit saving saya. Bukan je duit saving, dari segi tenaga, idea, semualah memang saya banyak keluarkan untuk suami saya, untuk kita orang sama-sama dirikan rumah tangga. And then satu masa tu bisnes kita orang dah mula berkembang, dah sampai tahap yang kita dah capai apa yang kita nak lah. Lepas tu barulah kita dapat peluang untuk beli kenderaan, dapat beli rumah. Sebab mula-mula kan bila awal perkahwinan tu kan memang agak struggle lah. Bila kita orang dikurniakan seorang anak pun alhamdulillah rezeki bertambah. Tapi lama-lama dalam 3 tahun lepas baru saya dapat tahu yang sebenarnya bekas suami saya ni simpan seorang perempuan simpanan. So benda tu adalah yang memberi saya kekuatan untuk saya filekan perceraian. Sejujurnya masa tu memang saya dah sangat-sangat penat. Saya dah malas nak kena turun naik mahkamah. Sebab bila kita pergi mahkamah kan tahulah benda tu akan melibatkan kos semua. So saya dah decide untuk tak nak panjangkan benda tu. Tapi apa yang ex-husband saya buat adalah dia nak panjangkan benda tu. Bila dah sampai setahap dia sanggup buang nama saya dari syarikat. Lepas tu dia rampas kereta saya, bisnes saya. Sedangkan benda tu dua-dua tu adalah titik peluh saya, hasil usaha saya, dan kedua-dua tu memang milik saya. Dengan apa yang jadi ni kan, betul-betul buat saya trauma. Buat saya rasa nak susah nak percaya anyone. Saya akan ada trust issue dengan everyone, tak kisahlah sesiapa pun. Sebab bagi saya, bekas suami saya sendiri yang betul-betul saya sayang, yang saya sangka boleh jaga saya, dia sendiri yang tikam belakang saya dan sanggup jadi kejam macam tu tanpa ada hati, apatah lagi orang lain. So saya betul-betul mengharapkan yang benda macam ni saya takkan lalui lagi. Ini antara kisah yang sempat kami paparkan, tapi kami faham dan yakin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang mempunyai masalah lebih kurang sama, tak tahu dan juga buntu bagaimana untuk menuntut harta sepencarian ini. Dan rentetan daripada isu yang kita ketengahkan tadi, paparan personalized video itu tadi, mungkin sebelum kita bertanya kepada Aurora, Puan Roslina mungkin boleh berikan pencerahan di sini. Sekiranya ada dalam kalangan penonton kita yang sedang melalui nasib yang sama seperti apa yang dipaparkan tadi, pertama sekali, apa yang perlu mereka lakukan untuk menuntut hak ataupun harta sepencarian ini tadi? Pada saya ke pada Roslina? Puan Roslina. Puan Roslina terlebih dahulu. Maksudnya apa yang perlu dibuat sebelum menuntut harta pencarian? Maksudnya macam namanya dah dikeluarkan daripada syarikat kan tadi, sedangkan syarikat itu dilakukan bersama-sama. Ditubuhkan oleh dirinya sendiri. Adakah namanya dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa diketahui? Adakah isteri masih lagi boleh menuntut ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya benda tu sebenarnya adalah black and white. Nama dalam company tu sebelum nikah kita dah daftarkan dekat SSM. Suami ada berapa portion, isteri ada berapa peratus bahagian dia. Maksudnya benda-benda tu yang kita kena gunakan sebagai bukti. Isteri tu memang kena bijak. Sebab tu saya nak ambil kesempatan ni untuk menyeru isteri-isteri, wanita-wanita di luar sana, kalau apa-apa dokumen ataupun bil ke resit kena simpan. Betul bila kita akan perlukan bil-bil dan resit tu. Okey. Company, nama kita dikeluarkan daripada company. Sebelum tu kita mesti ada rekod dekat SSN nama kita ada dalam company dan kita menubuhkan company itu secara bersama dalam tempoh perkahwinan. Fakta itu pun sudah cukup untuk kita memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Okey. Betul. Puan Roslina, Fiza, mungkin kita dengar sedikit renyah ataupun leceh proses dan prosedurnya, tapi saya yakin sekiranya kita ada panduan yang betul, ada ilmu yang tepat, pastinya ia akan memudahkan urusan kita. Dan Fiza, ini juga yang saya nak tanya kepada Aurora. Kalau tadi Aurora beritahu ada membantu suami untuk menyelesaikan isu hak ataupun harta sepencarian dengan bekas isterinya. Dalam situasi ini, bagaimana Aurora sendiri melihat cabaran yang dihadapi? Mungkin cabaran yang dilalui oleh Aurora ini boleh dijadikan panduan oleh mereka di luar sana yang berkemungkinan melalui fasa ataupun proses yang sama seperti Aurora. Okey, sebenarnya untuk melalui proses-proses ni, satu benda yang kita perlu ada dalam diri, bagaimana untuk kita mengawal emosi dengan lebih baik. Okey, kalau macam saya tak boleh berpihak pada suami.
memang itu suami saya kena jadi seorang yang very natural, berada di tengah-tengah, ambil apa yang kisah tentang isteri dia, ambil juga kisah tentang suami saya. Berapa peratus yang suami saya keluarkan, berapa peratus yang bekas isteri sama-samalah keluarkan dengan suami saya. Daripada situ saya kena duduk, saya kena tengok, saya kena bahagikan. Kalau apa yang kena yang perlu diberikan kepada bekas isteri dia, saya tengok apa benda-benda yang paling penting untuk berikan pada dia, yang wajar. Kalau macam suami saya, contoh baru yang kes yang saya selesaikan tu tentang harta pertama mereka, rumah macam tu. So saya kena tahulah macam daripada segi bulanan siapa yang bayar deposit berapa banyak, lepas segala-galanya kita kena tahu, kita kena duduk, dan saya sebagai orang tengah yang kena balancekan emosi kedua belah pihak ni. Dan saya kira jarang-jarang ataupun sukarlah kan kita nak cari individu seperti Aurora ini membantu untuk menyelesaikan perkara ini bagi mudah, sebab kebanyakan kalau kita lihat, kalau bukan saja kisah-kisah di drama tapi kisah benar, banyak sebenarnya dalam kalangan bekas pasangan ini yang bergaduhan, bercakaran disebabkan oleh harta sepencarian ini. Daripada kisah yang dikongsikan oleh Aurora ini, Puan Roslina, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bijak untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu, segala masalah itu akan jadi mudah dan juga lebih tenang. Tetapi ada banyak lagi perkongsian ataupun persoalan yang mungkin bermain di dalam minda penonton-penonton kita ini. Seperti apa yang dikongsikan oleh salah seorang daripada penonton kita di Wanita hari ini, yang mengatakan bahawa selepas mereka mendirikan rumah tangga, selepas tempoh beberapa tahun, isteri ini diberikan harta berbentuk rumah pusaka, harta pusaka kepada dirinya. Dan jikalah berlaku perceraian dan sebagainya, adakah si suami juga boleh turut menuntut harta pusaka yang diberikan kepada isteri itu? Bagaimana kita nak tahu sejauh mana kita boleh mampu mempertahankan hak kita itu, Puan Roslina? Okey, secara basic dia, kalau kita nak cakap tentang harta sepencarian, maksudnya harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan. Tapi bagaimana pula, mesti kita nak tahu harta yang dapat sebelum perkahwinan tu apa dia punya status. Boleh tak nak tuntut? Okey, secara basicnya, suami tu hanya boleh tuntut faraid. Dia dapat hak faraid, tapi dia tak dapat harta sepencarian, kecuali suami tu boleh buktikan bahawa harta rumah pusaka tu, dia ada sumbangan untuk membaiki rumah tu. Contohnya atap dah rosak ke, suami tu baiki rumah, ataupun dia menambah baik rumah tu, ada tambah renovation. Mungkin ada bukti sumbangan dia mengembangkan harta yang diperolehi sebelum perkahwinan, itu dia boleh tuntut sebagai harta pencarian juga sebenarnya. Okey. Puan Roslina, saya nak tanya satu lagi soalan. Berbalik kepada kisah yang dikongsikan ataupun dipaparkan tadi, yang mana mereka ini membuat perniagaan bersama, ada hitam putihnya, mendaftarkan perniagaan dan sebagainya. Tetapi ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang mana mereka ni kadang-kadang daripada zaman sebelum diijab kabulkan, sebelum bernikah, kerana kasih dan sayang, cinta punya pasal, buat akaun bersama, joining account, buat perniagaan, nama pun bersama. Kemudian mereka mendirikan rumah tangga, selepas tempoh setahun ataupun 2 tahun, mahligai yang dibina itu tak berkekalan. Adakah, kalau kita faham dan kita tahu harta sepencarian adalah harta yang dicari selepas mendirikan rumah tangga. Tetapi harta ini juga sebenarnya mereka cari dan mereka kongsi bersama-sama sebelum mereka bernikah. Adakah ini juga boleh dituntut oleh isteri ataupun pasangan dalam konsep harta sepencarian itu? Okey, konsep dia sama macam yang sebelum ni yang saya dah jawab tu. Maksudnya, dia kena buktikan kalau harta tu, contohlah dia akaun bank, ataupun bentuk rumah, ataupun kebun. Ataupun harta pusaka sebelum ni berbentuk kebun, ataupun suami dia telah pernah beli kebun sebelum ni. Ataupun perniagaan. Okey, perniagaan. Dia dah buat perniagaan. Sebelum berkahwin ada perniagaan. Perniagaan bersama, berdua-dua ni? Oh, dua-dua. Okey, kalau berdua sebelum berkahwin, masa berkahwin pun masih existing lagi perniagaan tu ya. Ya. Masih existing. Okey, maksudnya sama-sama menjalankan, tak ada isu pun dia nak tuntut harta pencarian. Maknanya boleh lah. Kalau dibeli ataupun dibangunkan secara individu, maksudnya salah seorang je, itu pun boleh tuntut. Kalau ada bukti sumbangan dia membantu syarikat, memberi buah fikiran, bagikan idea, tu pun boleh dikatakan sumbangan sebenarnya. Sumbangan tak langsung. Puan Lina, kiranya bangunkan sama-sama, itu lagi boleh tuntut. Baik, kiranya kalau soalan Fiza tadi, kalau dah bina sebelum perkahwinan, kalau tak jadi kahwin je tak dituntut. Itu tuntut dari sudut lain pula lah. Itu sudut lain pula. Mungkin dari sudut civil dan sebagainya. Okey. Dan Aurora, mungkin Aurora juga ingin berkongsi pandangan Aurora secara peribadi tentang isu berkenaan dengan harta sepencarian yang mana mungkin ada lagi dalam kalangan mereka di luar sana, khususnya wanita, bekas isteri, suri rumah yang masih lagi belum tahu tentang hak mereka, apatah lagi orang kata nak
menuntut hak mereka secara peribadi. Menurut Aurora, apa pandangan Aurora sendiri? Okey, sebenarnya orang-orang yang sebenarnya wanita-wanita yang ada kat luar sana ni, ada setengah mereka yang kadang-kadang dia tak tuntut apa-apa, tak tahu nak pergi mana. Sebenarnya bukan dia orang tak tahu tau. Cuma mereka ni kebanyakannya, ni tak semua ya, kebanyakannya macam saya cakap tadi, knowledge tak ada. Lepas tu mungkin ada masalah daripada segi keuangan. Seperti yang kita tahu, bila kes-kes macam ni, bila kita bawa ke mahkamah, dan kita appoint lawyer untuk mewakili diri kita dekat mahkamah kan, benda semua orang kata berbayar juga. Itu satu. And satu lagi mungkin circle kita. Circle kita ni orang-orang yang berada di sekeliling kita ni tak membantu kita macam mana nak bagi idea untuk menyelesaikan masalah-masalah macam ni. Dan setengah wanita pula dia tak berani untuk ke depan. Takut kan? Dia takut untuk ke depan untuk menyelesaikan satu masalah macam ni lah. Mungkin dia rasa macam susah, tak tahu apa benda semua macam tu lah. Itulah dia. Dan kita perlu tahu sebenarnya bahawa kedua-dua pihak boleh mendapatkan hak mereka dalam harta sepencarian ini, tuntutan harta sepencarian ini. Tapi yang paling penting sekali, kita kena tahulah sejauh mana sumbangan kita, apa yang kita boleh peroleh dan sebagainya. Puan Roslina, sebelum kita nak dengarkan rumusan ringkas daripada Puan Roslina sendiri, ini satu lagi persoalan. Adakah dibolehkan ataupun dibenarkan bagi pasangan yang mendirikan rumah tangga ini untuk mereka membuat sebarang perjanjian sebelum mereka mendirikan rumah tangga, yang mana kalau berlakunya apa-apa dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya, bahawa harta itu memang contohnya 80% ataupun 90% diberikan kepada isteri, ataupun 100% diberikan kepada isteri, ataupun adakah perjanjian-perjanjian sebegitu tidak dibolehkan dalam undang-undang syariah kita? Okey, itu namanya ada satu dokumen namanya deklarasi harta sepencarian. Tu memang ada praktis tu dan memang dibolehkan, tak salah pun. Sebab asas kepada agreement adalah persetujuan kedua-dua belah pihak. Kalau kedua-dua pihak setuju untuk mencapai satu kata sepakat dan dibuktikan ataupun didokumentkan dalam satu agreement, perjanjian, maka boleh, tak ada masalah. Bila waktunya untuk buat perjanjian tersebut? Adakah memang kena buat sebelum ijab dan kabul tu, ataupun awal-awal selepas bernikah ke, ataupun bagaimana? Selepas boleh ataupun tidak? Ya. Okey, sebenarnya tak ada masalah nak buat sebelum ataupun selepas. Tapi dokumen kita mesti nak masukkan harta-harta. Kalau sebelum berkahwin belum ada harta, dokumennya kita tak boleh nak secara general. Kita kena spesifik dalam dokumen tu, kena spesifik. Tak boleh cakap sebelum kahwin, okey segala harta saya nak bagi 80%. Awak contohnya ataupun 50-50. Sedangkan tak dikhususkan, spesifikkan apa bentuk hartanya. Jadi kita advise kalau boleh dalam tempoh perkahwinan tu buat satu deklarasi atas pencarian semasa masih baik dalam perkahwinan. Sebab kita tak tahu akan datang macam mana. Betul juga ya. Berlaku tiga keadaan sebab harta sepencarian bukan sahaja boleh dituntut semasa perceraian. Tapi boleh juga dituntut dalam tiga keadaan, iaitu berlaku kematian pada pasangan, ataupun berlaku perceraian kepada pasangan, ataupun jika berlaku poligami. Jadi boleh dituntut dalam tiga keadaan. Jika pasangan ni tadi dah buat deklarasi atas pencarian, maka lebih memudahkan urusan. So bila berlaku tiga keadaan tadi, pasangan tersebut boleh bawa dokumen tu ke mahkamah untuk dijadikan perintah atas pencarian. Okey, Puan Roslina, saya nak tanya sangat-sangat soalan daripada semalam. Baru teringat. Kadang-kadang apabila seorang wanita dia nak cuba mempertahankan haknya, contohnya kalau suami nak berpoligami ataupun dalam hubungan perkahwinan yang masih lagi akrab ataupun baik ni, bila seseorang wanita itu raise up lah, orang kata menyuarakan tentang isu-isu yang berkaitan harta ini, wanita itu seringkali ada diberi persepsi-persepsi yang negatif, pisau cukur, tamak, materialistik dan sebagainya. Bagaimana kita nak memperbetulkan, nak pecahkan tabu ini kepada masyarakat kita, bahawa kita perlu tahu akan hak kita dan di mana, sejauh mana sebenarnya kita perlu tahu dan akur bahawa kita berhak untuk menuntut apa yang sebenarnya telah pun kita perjuangkan, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hubungan rumah tangga kita secara ringkasnya. Okey, sebenarnya bukan kita nak cakap isteri ni mata duitan ataupun memandang sangat harta. Okey, saya bagi contoh macam soalan Fiza tu lebih kepada kalau berlaku poligami. Macam mana isteri ni kalau nak tuntut nak falkan harta sepencarian dikatakan mengungkit ataupun mata duitan ataupun materialistik. Jadi sebenarnya itu adalah hak-hak isteri ni, dia nak protect anak dia, kepentingan dia sebagai isteri pertama. Okay, sebab kalau dia tak buat harta sepencarian,
dia katakanlah dia dah berkahwin dengan suami dia selama 10 tahun. Dalam 10 tahun dia dah beli beberapa harta bersama suami. Dia beli rumah, ada kereta, ada kebun. Okay, tiba-tiba suami tu berkahwin baru. Okay, kalau dia tak buat harta pencarian, jika berlaku kematian kepada suami dia, dia akan dapat hak faraid yang sama dengan isteri kedua. Iaitu 16 setiap seorang. Itu dia mungkin boleh tuntut harta sepencarian selepas kematian. Tapi adalah lebih mudah jika dia buat semasa masih hidup tu. Okey, jadi kira itu jawapan dan konklusi terbaik sebenarnya daripada Puan Roslina tentang topik kita pada hari ini. Yang mana saya kira soalan Fiza yang dia nak tanya daripada semalam tu pun dah berjaya dijawab dengan baik. Dan terima kasih kami nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Roslina Sabiah yang merupakan peguam cara dan peguam bela, juga merupakan seorang peguam syar'i. Terima kasih juga kepada Aurora Salwa yang berkongsi pengalaman bersama dengan seluruh penonton wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita harapkan dalam waktu yang singkat ini, perkongsian sempat dikongsikan oleh Puan Roslina dan juga pengalaman daripada Aurora yang mana kita dapat ambil aura-aura positifnya. Bagaimana cuba untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Dapat memberi manfaat berguna kepada anda penonton-penonton wanita hari, khususnya bagi suri rumah yang seringkali anda merasakan bahawa anda tidak ada hak untuk menuntut harta sepencarian, yang hakikatnya anda mempunyai hak-hak anda untuk dituntut jika berlakunya perceraian. Betul. Dan bagi saya pula, jangan risau, jangan takut sekiranya ada orang lain memanggil kita materialistik, kerana hakikatnya kita cuma menjadi realistik. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Ini cuma permulaan saja sebab ada kes yang memang ekstrim, yang trauma, macam kisah seorang isteri ni yang mana dia diderap. Kalau maksudnya kalau apa-apa silap sikit akan kena kurung, tak pergi makan. Kemudian kalau apa-apa sikit ditinggal di tepi jalan. Bayangkan kalau anda ada suami tinggal di lebuh raya, lepas kena pukul tinggal lebuh raya, lepas tu macam tu je. Jadi itu semua berlaku. Sampaikan trauma, sebut tentang ni dia takut. Jadi saya harapkan semoga orang berani tengok program ni sebab ini pun dah dipermudahkan jalan ceritanya. Sebab saya tengok ada juga remaja yang cemerlang ya, best student, memang hafal Quran semua, tapi dia sangat tak boleh lupa dengan pornografi. Memang keperluan dia. Jadi semua orang ada masalah, cuma kita tak nampak je. Itu sebab nama program itu pun aduan jiwa. Kerana jiwa manusia itu berbeza-beza. Dan kalau boleh Fitri kongsikan juga kepada penonton-penonton, jangan terlepas satu episod pun daripada siri aduan jiwa ini, kerana ia membawa sinopsis ataupun cerita dan kisah yang berbeza-beza. Bagaimana cara untuk mereka tonton aduan jiwa ini? Okey, setiap Ahad jam 8.30 malam di TV9 dan kita juga ada ulangan boleh tengok di YouTube kembali. Saya percaya sebab ramai yang takut nak tengok. Dia takut nanti berkesan pada dia, tapi ini ambil iktibar sebab nanti kita pun akan ada anak cucu semua. Zaman dah berubah. Sebab dia punya penyakit godaan fitnah tu sangat luar biasa. Tak salah kalau kita buat persediaan untuk hadapi gelombang dalam kehidupan. Jadi jangan lepaskan episod minggu ini hari Ahad pukul 8.30 malam. Diharapkan semua yang mempunyai masalah akan keluar daripada masalah mereka dan juga diberikan kekuatan buat Fitri Yahya yang menjadi pengantara lah kan Fiza, orang kata, kalau nak bantu satu DDM pun boleh. Fitri, kalau boleh diceritakan sedikitlah tentang sinopsis episod pada hari Ahad nanti. Okey, kita mewakili orang yang kena sihir, kita panggil Jafar On, yang mana dia ni dah lama dalam industri. Dia kata dia pernah buka perniagaan tetapi orang semua tak nampak kedai itu. Dan bila dia mengetahui dapat petunjuk semua, jadi biasanya sihir ni melibatkan orang yang terdekat, yang benci kita lah. Biasa orang luar ni mungkin tak dapat ni, tapi sihir ini dia kata macam sihir yang memang level tujuan dia untuk membunuh. Masya-Allah. Sihir bunuh perindu itu memang dahsyat juga lah. Okey. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi perkongsiannya, pastikan anda terus bersama dengan Fitri Yahya di Aduan Jiwa setiap Ahad TV9 jam 8.30 malam. Anda lihatlah, follow Instagram ataupun Twitter Fitri Yahya, ada banyak perkongsian-perkongsiannya yang insya-Allah sama-sama kita jadikan iktibar dan juga manfaat. Kata-kata kepada penonton-penonton dan juga peminat Wanita Hari Ini dan juga Aduan Jiwa. Hidup ni kan umpama semua orang akan jadi bot penyelamat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab ramai yang kelemasan. Dalam hidup, dalam cinta, dalam kewangan, semua orang akan lemas, tapi kena jadi bot penyelamat supaya tak ramai yang lebih lama tenggelam. Wow, ini akan jadi caption di gambar saya sekejap lagi. Kena jadi kalau tak sempat, kalau tak mampu ada bot penyelamat, pakai pelampung dulu boleh? Boleh. Okey. Terima kasih Fitri. Terima kasih Fitri atas perkongsian berkenaan dengan aduan jiwa. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap sahaja dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan kami berdua sekali lagi. Pantun situ. Wanita Hari Ini.
kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Banyak sebenarnya pengisian dan perkongsian yang saya kira dapat dijadikan iktibar, panduan dan juga pedoman buat kita semua. Dan kadang-kadang kan bila kita bercakap tentang topik-topik yang kita bincangkan di Wanita Hari ini, penonton-penonton, ini juga sebenarnya memberi satu pengajaran, peringatan pada diri kami sendiri di studio ini. Dan sama-sama juga kami harapkan ia dapat membawa banyak manfaat yang dapat kita memperbaiki kehidupan kita ini dari sehari ke sehari. Waimahlah kita ni wanita ataupun lelaki. Dan kadang-kadang kalau individu-individu tersebut tak dapat nak menonton Wanita Hari ini, kalau anda ada sedikit ilmu-ilmu yang sahih, yang boleh dikongsikan, yang ada manfaatnya daripada program kami ini, sampaikan kepada mereka agar mereka juga dapat dibantu dengan sebaik mungkin. Ataupun pergi sahaja ke laman Facebook Wanita Hari ini TV3, ada pelbagai rakaman live kami untuk episod-episod yang sebelumnya ini, boleh anda tonton semula. Baik, itu berkenaan dengan hari ini. Ya, Fiza. Ya, dan tadi kita dah cakap tentang harta sepencarian. Kita dah cakaplah tentang, dan sebenarnya penting juga kan kita sebagai seorang wanita walaupun belum mendirikan rumah tangga untuk kita tahu apakah hak-hak kita. Jangan tabu fikiran kita kena ubah, lanskap kehidupan dah berubah. Kita sebelum mendirikan rumah tangga kita kena persiapkan diri kita. Bukan kita lah, maksudnya anda lah nak mendirikan rumah tangga. Maksudnya untuk mempersiapkan ilmu untuk tahu apa yang perlu kita pelajari untuk menjaga pasangan, untuk hak-hak kita, ilmu tentang anak-anak, dan apa pula akan jadi kalau dalam hubungan perkahwinan itu selain daripada komunikasi, diri kita ini diubah oleh pasangan kita. Betul. Dan ini sebenarnya akan kita bawakan dalam topik esok, yang mana salahkah kita mengubah pasangan? Kalau saya kan secara peribadi, saya rasa kalau kita selalu dengar orang kata be yourself, just be yourself. Tetapi kalau dengan menjadi diri kita sendiri, kita menyakitkan, melukakan, memeritkan kehidupan dan keadaan orang lain, kenapa masih lagi kita perlu menjadi diri kita yang menyakiti orang lain itu? Alangkah lebih baik sekiranya kita ambil apa yang boleh diubah ke arah kebaikan demi kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Saya suka apa yang Yana katakan itu, kerana kalau perubahan itu membawa ke arah kebaikan untuk kedua-dua pihak ataupun orang di sekeliling kita, kita kena ambil dengan mata yang terbuka. Tetapi kalau anda pasangan suami isteri merasakan bahawa perubahan itu secara drastik, perubahan yang dipaksa, perubahan yang tidak membawa kepada kebaikan, komunikasi adalah kunci utama. Yang itu juga persoalan dan jawapannya akan terus kami kupaskan esok di Wanita Hari ini dalam Hikayat Perkahwinan. Betul, bersama dengan rakan setugas kami dan juga ada ramai lagi tetamu-tetamu yang akan memberikan pandangan mereka. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita esok hari Jumaat pukul 12.30 hari seperti biasa dalam Hikayat Perkahwinan, pastinya di Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Wanita Hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.